is the SMNI Senatorial Debate 2022. The Sabah claim. What is your position in regard to this? I think we should pursue the claim on Sabah because historically it belongs to us. We should pursue our claim to Sabah. We are the lessor and they are the lessee. We have to pursue the claim of Sabah. The origin of the government came from Sulu. We need to recognize that Sabah belongs to the territory of the Philippines. You know, we cannot drop our claim with regards to Sabah because by historic right and legal title, that is ours. We must pursue the Sabah claim for historical and cultural reasons. There is indeed an abundance of evidence to support the contention that we should pursue our claim to Sabah. Usul yang saya ingin cadangkan ialah untuk meminta izin majlis membawa satu usul untuk membincangkan dan membahaskan mengenai ancaman keselamatan daripada pihak warisan Kesultanan Sulu. Ini bukan isu Sabah saja, sebab perintah yang telah diperolehi akan menjejaskan semua aset Malaysia di luar negara. It's a Malaysian issue as well. Kerana ini isu penting yang melibatkan maruah negara yang perlu kita pertahankan. Ini soal kedaulatan negara, bukan soal remeh-temeh. To what extent? Jangan sampai Sabah nanti pula tergadai baru kamu bertindak. Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Perkongsian hari ini adalah sebuah rungkaian tentang sebuah isu yang mengelirukan rakyat. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan aset negara iaitu Petronas dirampas oleh Wakil Sultan Sulu yang menuntut Sabah. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah penjelasan kerajaan kepada kita? Tiada, membuatkan kita terpinga-pinga, kebingungan. Ini akan membawa kepada implikasi yang lebih teruk pada masa hadapan kalau tidak ditangani dengan betul. Kalau kita biarkan Wakil Sultan Sulu ini berleluasa mengambil sedikit demi sedikit aset negara, ia pasti akan mendatangkan malapetaka kepada Malaysia, khususnya rakyat Sabah. Ini adalah bahagian kedua tentang isu tuntutan Wakil Sultan Sulu terhadap Sabah ini. Kepada mereka yang mahu menonton bahagian pertama, saya akan tinggalkan link di description di bawah. Semuanya bermula pada tahun 1877. Ahli perniagaan dari Jerman, dikenali sebagai Baron de Overbeck, dan ahli perniagaan dari Britain, adik-beradik Alfred Dent dan Edward Dent, menjelajah ke Pulau Borneo yang penuh dengan sumber semula jadi. Tujuan utama mereka ke sini ialah untuk mengaut hasil bumi Sabah. Perjanjian di antara Baron de Overbeck, Alfred Dent dan Sultan Sulu iaitu Sultan Jamalul Azam ini dimeterai pada 22 Januari tahun 1878. Memberikan Baron gelaran Maharaja Sabah. Pada tahun 1881, Baron de Overbeck menyerahkan hak milik dia terhadap Sabah kepada adik-beradik Dent. Adik-beradik Dent pula menyerahkan hak milik mereka kepada British melalui Syarikat Borneo Utara British. Pada tahun 1903, untuk memastikan Syarikat Borneo Utara British sah memiliki Sabah, sebuah lagi perjanjian dikenali sebagai Confirmation of Cession dimeterai di antara Syarikat Borneo Utara British dengan Sultan Sulu pada waktu itu yang bernama Sultan Haji Muhammad Jamal Al-Kiram. Di dalam perjanjian ini, Sultan Sulu menggunakan terma menyerahkan Sabah kepada British. Ini menggantikan terma pajakan kepada serahan di perjanjian lalu. Dengan erti kata lain, perjanjian kedua ini mengesahkan yang Sabah bukan lagi milik Sultan Sulu. Komitmen yang ada hanyalah untuk membayar wang serahan sebanyak 5,300 setahun. Selain daripada itu, mereka mengubah
wang pajakan yang sekarang kita kenal sebagai wang serahan kepada RM5,300. Sejak dari tahun 1946 sehingga tahun 1963, Sabah adalah koloni di bawah pentadbiran British. Tidak sehingga pada tahun 1963, muncul satu idea untuk membentuk satu negara yang dikenali sebagai Malaysia. Negara ini akan menggabungkan Tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah. British berundur dari Sabah menandakan kemerdekaan untuk negeri Sabah yang sehingga hari ini sah menjadi sebahagian dari Malaysia. Walaupun begitu, waris Sultan Sulu tetap berkeras untuk menuntut Sabah. Walaupun budaya masyarakat Sabah berbeza dengan budaya masyarakat mereka, bahasa, gaya hidup, mitos dan sejarah rakyat tiada yang sama dengan sejarah rakyat Sulu. Pendek kata, ini tidak masuk akal. Lagi logik kalau Rusia mahu menuntut Ukraine sebab mereka berkongsi budaya yang sama. Tidak logik untuk Sultan Sulu ataupun waris dia menuntut Sabah sebab tiada persamaan di antara rakyat Sabah dengan rakyat mereka. Kenapa tidak tuntut sahaja bekas jajahan Sulu di Manila? Masuk akal sikit. Ini tidak. Datang dari luar ke Sabah mahu menuntut hak milik orang Sabah. Ini menimbulkan satu persoalan. Kenapa waris-waris Sultan Sulu ni bermati-matian mahu menuntut Sabah? Padahal rakyat Sabah tidak sama pun dengan rakyat Sulu. Oh ya, sebab Sabah penuh dengan hasil bumi, penuh dengan simpanan minyak, hutan simpan, penuh dengan kawasan pelancongan. Adakah itu motif utama mereka? Bukan disebabkan oleh rakyat ataupun sejarahnya, tapi adakah ini disebabkan oleh kekayaan negeri Sabah ini? Untuk bertahun-tahun lamanya, mereka menafikan sejarah dan perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang mereka sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1878 dan 1903 dahulu. Kononnya, perjanjian tersebut tidak sah. Walhal, dokumen dan bukti ini semua wujud dan ada disimpan di dalam arsip negara British, membuktikan susur galur sejarah negeri Sabah yang telah dibuktikan berkali-kali sah sebahagian dari Malaysia. Tuntutan demi tuntutan dibuat oleh waris Sultan Sulu ini. Tapi setiap kali tuntutan mereka tidak dilayan, membuatkan mereka menggunakan kekerasan. Mereka menubuhkan pasukan tentera untuk menceroboh masuk dan menakluki Sabah secara paksa. Ini menyebabkan beberapa insiden berdarah seperti insiden Jabidah Massacre pada tahun 1967 dan pencerobohan di Lahad Datu pada tahun 2013 yang tidak mendatangkan apa-apa hasil kepada rakyat Sulu dan juga Sabah, hanya untuk memperjuangkan kepentingan peribadi mereka. Pada tahun 2013 dahulu disebabkan oleh serangan tentera Sultan Sulu ini terhadap Sabah yang mencabuli kedaulatan Sabah, Malaysia telah memberhentikan bayaran sebanyak RM5,300 setahun sebagai tanda protes. Di sinilah keadaan menjadi semakin rumit. Waris Sultan Sulu mencari kesalahan Malaysia. Mereka melihat Malaysia yang tidak membayar wang tahunan RM5,300 disebabkan mereka mencabul kedaulatan Sabah dulu sebagai satu kesalahan, dan itulah asas yang digunakan oleh waris-waris ini mengheret Malaysia ke mahkamah. Pada tahun 2017, dibiayai oleh syarikat pelaburan dari London dikenali sebagai Terium, mereka menuntut wang pampasan sebanyak 14.92 bilion ataupun bersamaan dengan 62.59 bilion ringgit di mahkamah di Madrid, Spanyol. Jumlah tuntutan ini mengikut nilai sumber asli yang ada di Sabah. Agak menjengkelkan dan sakit hati sebab orang Sabah sendiri pun jarang merasa hasil bumi negeri Sabah. Tapi orang lain yang tiba-tiba klaim diberikan pula hasil bumi Sabah dengan jumlah yang sangat banyak. Malaysia yang selama ini tidak mengiktiraf Kesultanan Sulu ataupun tuntutan mereka terhadap Sabah, tidak memperdulikan kes yang dibawa ke mahkamah pada tahun 2017 dahulu. Kita buat endah tak endah,
kita tidak menghantar wakil, kita tiada hantar peguam, membuatkan kes tersebut dibicarakan tanpa kehadiran kita untuk mempertahankan diri. Sementara Malaysia melihat isu ini sebelah mata, isu tuntutan ini hangat diperdebatkan di Parlimen di Filipina, di mana mereka menyokong usaha sesetengah pihak untuk menuntut Sabah. Hanya pada tahun 2019, barulah kerajaan bertindak. Bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas mengutuskan surat menyatakan hasrat untuk membayar wang pampasan yang tertunggak sebanyak 48,230. Namun begitu, surat ini kontroversi sekarang. Ditulis di dalam surat tersebut, Malaysia menyesal tidak membayar. Ada yang percaya ini adalah antara faktor yang memenangkan wakil Sultan Sulu tadi. Namun begitu, itu adalah benda yang dipolitikkan. Saya tidak akan sentuh ataupun huraikan pasal kontroversi surat tu. Cukup sekadar anda tahu. Walaupun begitu, waris Sultan Sulu tetap meneruskan kes saman. Sehinggalah pada bulan Februari tahun 2022, Financial Times melaporkan yang penimbang tara di Perancis bernama Gonzalo Stampa membuat keputusan yang memihak kepada waris Sultan Sulu ini dan mengarahkan Malaysia membayar wang pampasan sebanyak 14.92 bilion USD. Ini menandakan kemenangan pertama waris Sultan Sulu terhadap Sabah. Pada 12 Julai 2022, Peguam waris Sultan Sulu telah menyita aset Petronas di Azerbaijan dan South Caucasus. Dua aset ini bernilai 2 bilion US dollar bersamaan dengan 8.9 bilion ringgit. Ini adalah sebahagian daripada 14.92 bilion US dollar yang dituntut oleh waris Sultan Sulu terhadap Malaysia. Pampasan aset ini bukanlah yang terakhir. Malah ini yang pertama. Aset-aset Malaysia di seluruh dunia diancam untuk dirampas sehinggalah keseluruhan tuntutan dibayar. Ini semestinya memberikan kesan ekonomi yang buruk kepada Malaysia. Begitu juga dengan imej Malaysia kepada pelabur luar. Dengan itu, ramai yang menyuarakan ketidakpuashatian mereka kepada kerajaan. Dengan desakan-desakan ini, barulah pada 15 Julai 2022, kerajaan menubuhkan satu pasukan khas untuk menanggani isu tuntutan waris Sulu ini. Sekarang, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri memberikan jaminan untuk mempertahankan aset dan kedaulatan negara. Menurutnya, negara tidak akan bergerak satu inci pun. Tapi persoalannya, adakah ini satu jawapan hanya sekadar untuk memuaskan orang-orang yang mendesak? Ataupun ini akan dilupakan mungkin esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan? Apakah tindakan daripada kerajaan Malaysia secara konsisten untuk menanggani isu ini? Adakah ia akan dilupakan? Dan bila isu ini dilupakan oleh kerajaan Malaysia, adakah wakil Sulu akan terus mengambil aset-aset kerajaan Malaysia di luar negara? Lebih 100 tahun, Sabah diperdagangkan. Tatkala ada anasir luar yang mengancam kedaulatan Sabah, disitulah segelintir golongan atasan menaikkan kadar gaji lah, menaikkan kadar allowance lah, pencen lah. Apakah tindakan golongan-golongan ini untuk mempertahankan kedaulatan Sabah demi rakyat Sabah? Bukan kami tidak tahu. Golongan-golongan ini ada aset di negara lain. Kalaulah Sabah jatuh ke tangan orang luar, orang-orang ini boleh lari keluar daripada Sabah. Tapi kami mahu lari ke mana? Siapa yang akan mempertahankan kami? Ancaman demi ancaman dilakukan. Apa yang dilakukan oleh segelintir golongan atasan ini? Sekarang, tuntutan waris Sulu membuahkan hasil. Bila dulu mereka tiada dana pun, mereka boleh membawa tentera masuk ke dalam Sabah dan mencabul kedaulatan Sabah. Cuba bayangkan, dengan berbilion ringgit yang mereka ada, apa yang mereka akan buat? Adakah insiden-insiden berdarah seperti rusuhan senyap Sabah pada tahun 1986 dahulu berulang? Ataupun adakah akan terjadi insiden seperti tragedi Sampit seperti yang berlaku di Kalimantan dahulu?
Adakah bila tiba waktu ini barulah kita sedar dan bertindak? Ini bukanlah huraian provokasi. Ini hanyalah huraian yang boleh saya simpulkan dari kacamata seorang muda. Mungkin yang menonton di luar sana ada pandangan dan pendapat anda sendiri tentang isu ini. Pastikan bincangkan di ruangan komen di bawah. Semoga apa yang saya sampaikan ini mudah difahami untuk semua. Kepada semua rakyat Malaysia, khususnya orang Sabah, sama-samalah kita fikirkan